Malam ni kita nak sambung lagi pada tafsiran dan juga pada tadabbur ayat Quran. Yang lepas telah pun kita selesai pada tafsiran dan juga tadabbur ayat yang kedua daripada Al-Fatihah. Dan insyaAllah pada malam ini kita nak masuk kepada tafsiran ataupun tadabbur ayat yang ketiga daripada Al-Fatihah, iaitu Ar-Rahmanir Rahim. Baik, yang memasuk yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Fatihah ini kita pada permulaannya itu kita dapat melihat Allah Taala menyatakan banyak nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, dan juga kita melihat pada ayat yang ketiga ini bahawa Allah menyatakan pada Ar-Rahman Ar-Rahim ini satu nama yang Maha Agung. Kita nama-nama Allah daripada Asmaul Husna, Allah menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, satu nama yang berpunca, yang terbit daripada kalimah rahmat, iaitu kalimah rahmat. Ar-Rahman, satu kalimah yang Allah nyatakan rahmat Allah tu kepada semua manusia, dan juga Ar-Rahim tu satu nama Allah yang menjadi satu tanda rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, nama Ar-Rahman Ar-Rahim ni satu nama yang mencakupi, menggambarkan betapa maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan rahmat-rahmatnya kepada hamba-hambanya. Kalau kita nak membayangkan, tuan-tuan para sahabat yang dikasihi Allah, nak membayangkan bahawa rahmat Allah Taala ni satu perkara yang sangat luas, satu perkara yang tak terjangkau dengan akal kita, satu perkara yang tak mampu nak dihitung dengan jari-jari kita. Sebab itu Allah menyatakan dalam sebuah hadis kursi bahawa inna rahmati ghalabat ghadabi, bahawa sesungguhnya rahmat aku tu melangkaui, melebihi daripada kemurkaanku. Nak menunjukkan bahawa rahmat Allah ni satu perkara yang sangat luas. Dalam perkara rezeki itu adanya rahmat Allah, dalam perkara kehidupan manusia itu adanya rahmat Allah, dalam bab kepaman itu semua adanya rahmat Allah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Maka bila mana sebut saja nama rahmat ni, kita pun dah tergambar bahawa rahmat itu satu tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Nak kata tuan para sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, nama Ar-Rahman Ar-Rahim ni, kalau kita lihat juga dalam Quran bahawa Allah juga ada mengatakan bahawa ibadur rahman, ada kelompok hamba Allah yang Allah melabelkan, yang Allah panggil mereka ni sebagai ibadur rahman, iaitu kelompok hamba-hamba Allah yang Allah redha. Allah memanggil mereka ni dengan satu panggilan ibadur rahman, tak sekadar dengan panggilan Abdullah, tak sekadar dengan nama Abdillah, tapi Allah panggil mereka ni dengan satu panggilan ibadur rahman, iaitu satu kelompok hamba-hamba Allah yang Allah redha kepada mereka. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim ni nak tunjukkan, Allah nak sebutkan pada ayat yang ketiga itu bahawa maha rahmatnya Allah tu kepada hamba-hamba tu melangkaui, menjangkaui apa yang difikirkan, apa yang digambarkan oleh akal manusia. Kalau manusia ni, tuan-tuan para jemaah, para sahabat, manusia sesama manusia, ada kalanya ada rahmat, ada kalanya ada rasa sebagainya. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat rahmat Allah Taala ni melangkaui daripada kemukaan yang ada pada Allah. Buktinya apa? Buktinya sebagaimana yang Allah nyatakan dalam hadis kursi bahawa lau balagat dhunubuka anani sama thumma astaghfartani ghafartu laka, kata Allah. Kalaulah kamu datang pada aku dengan satu dosa yang penuh segenap langit itu, kemudian kamu datang pada aku, kamu memohon keampunan, ghafartu laka, kata Allah, nescaya aku akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Nak katanya, Allah nak gambarkan kalau kita pernah naik kapal terbang ke, kita pernah naik flight ke mana-mana ke, lagi kalau kita long distance ke luar negara, kita kalau naik kapal terbang tu, naik atas awan tu, kita akan nampak luasnya langit Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah nak gambarkan, kalaulah penuh langit ni dengan dosa-dosa kamu, bahkan langit yang kamu nampak, langit yang kamu tak nampak, lapisan langit pertama, kedua, ketiga sampai yang ketujuh tu penuh dosa-dosa kamu, kamu datang jumpa aku, kamu datang menghadap kepada Allah untuk memohon keampunan, Allah katakan ghafartu laka, nescaya aku akan mengampunkan dosa-dosa kamu meskipun sebanyak mana pun dosa-dosa kamu kepada Allah. Nak kebuktian, nak menggambarkan betapa hebatnya, luasnya keampunan Allah kepada hamba-hambanya. Meskipun dosa besar, banyaknya dosa seperti buih di lautan, banyaknya besarnya dosa seorang hamba tu, tetap juga Allah memberikan satu peluang keampunan kepada hamba-hambanya. Pernah satu kisah yang masyhur,
Untuk kisah yang masyhur bila mana ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang, maka terbit pada hati itu untuk berubah. Dia nak bertaubat, dia nak berubah, dia dah tak nak bunuh lagi. Maka berjumpalah dengan seorang ulama, seorang tok guru ni tanya, adakah aku ni ada peluang untuk diampunkan oleh Allah? Maka kata orang alim ni kata, tak adalah peluang, kau dah buat dosa besar, kau dah bunuh 90 orang, ramai sangat kau bunuh ni. Maka tak adalah peluang untuk kamu ni diampunkan. Maka orang alim ni menjadilah mangsa yang ke-100 dibunuh oleh orang pembunuh tadi. Maka ni pun pergilah merantau, cari orang lain, jumpa dengan orang alim yang lain untuk minta untuk tanyakan, aku ni dah bunuh 100 orang dah ni, adakah masih lagi ada peluang untuk aku ni diampunkan oleh Allah? Maka kata orang alim yang kedua ni katakan bahawa ya, masih lagi Allah Ta'ala akan berikan peluang untuk kamu bertaubat, untuk diampunkan dosa-dosa kamu. Sebab Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kita Allah tu dengan namanya At-Tawwab, yang maha menerima keampunan daripada hamba-hamba je. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, ini satu sifat yang perlu kita pelajari, itu nama-nama Allah yang perlu kita hayati, bahawa hebatnya Allah Ta'ala bila mana hambanya membuat satu kesalahan, dosa ke sebagainya, maka Allah berikan keampunan total kepada hamba-hambanya. Sebab itu kalau kita ingat pada Ramadan, kita akan baca doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita minta Allah, ya Allah, sesungguhnya kamu ya Allah yang maha memberi keampunan, maka ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kita nak katanya, ulama menafsirkan bahawa doa itu kita nak minta kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita dan juga dihapuskan daripada buku amalan kita. Itu nak kata hebatnya nama-nama Allah ni, Ar-Rahman Ar-Rahim, atau Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu. Ini hebatnya nak menggambarkan betapa kehebatan nama Allah tu, rahmat Allah tu kepada hamba-hambanya. Dan juga sahabat yang dikasihi Allah, bila Allah katakan sedemikian, nak menggambarkan, maka itu satu keadaan yang perlu kita faham. Kalau kita ada orang membuat salah dengan kita ke, kita ada orang membuat tak baik dengan kita ke, maka bagaimanakah cara kita berinteraksi dengan mereka? Kadang-kadang kita ni orang buat dosa kita, buat jahat dengan kita, buat salah kita, kadang-kadang kita mudah untuk memaafkan. Tapi kadang-kadang kita susah untuk memaafkan. Ada keadaan pula kita ni orang buat salah dengan kita memaafkan, tapi kita masih lagi menyimpan rasa tu dalam hati kita. Maka ini satu ayat yang kita nak tadabbur, supaya kita dengan manusia ni, kalau Allah itu mudah untuk mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya, maka kita pun kena mudah untuk memaafkan dosa-dosa orang lain kepada kita. Satu kata-kata hikmah yang kita kena ingat. Kena ingat dua perkara, kena lupakan dua perkara. Yang pertama, kena ingat baik orang pada kita, kena lupakan baik kita kepada orang. Mana kata apa kebaikan yang orang buat pada kita, meskipun sekecil perkara pun, maka tetap kita kena kenang, kena berterima kasih, kena ingat apa orang buat baik pada kita, dan juga kena lupakan kebaikan kita pada orang, supaya kita tak timbul rasa unjuk, rasa riak, rasa nak membangga diri kepada kebaikan yang kita buat. Yang kedua, kena lupakan jahat orang pada kita. Mana kata supaya kita ni mudah memaafkan, mudah mengampunkan, mudah melepaskan segala kesalahan orang pada diri kita. Dan juga kena ingat, yang keduanya, kena ingat dosa kita, salah kita pada orang, supaya kita ingat untuk meminta ampun, meminta maaf kepada orang yang pernah kita berbuat kesalahan. Maka sahabat yang dikasihi Allah, nama Ar-Rahman Ar-Rahim ni satu nama yang Allah nak didik kepada hamba-hambanya, iaitu kita, supaya di kalangan kita ni kena ada rasa sayang, rasa rahmah, rasa kasih kepada sesama manusia. Bahkan kalau seorang ibu itu, kalau dia mengandungkan anaknya, anak itu akan berada di rahim si ibu ini. Nah, katanya anak itu berada di satu tempat yang sangat mulia, iaitu satu tempat yang dinisbahkan juga dengan nama Allah Ar-Rahim itu, menunjukkan itulah tempat yang penuh dengan kasih sayang Allah, kasih sayang ibu kepada anaknya. Tengok waktu ibu sedang mengandungkan anaknya, dia akan belai, dia akan jaga dengan baik-baik, dia akan berzikir, akan cakap-cakap dengan baby duduk elok-elok, baby cakap baik-baik. Maka itu nak menggambarkan bahawa satu tanda sayangnya seorang ibu kepada si anaknya. Dan juga satu hadis Nabi SAW dikatakan bahawa laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tak kasih kepada orang yang lebih muda, dan juga orang yang tak menghormatikan akan orang yang lebih tua. Nabi nak suruh kita ni supaya sesama manusia pun kena ada sifat rahmah kita kepada orang. Dengan orang muda kena dikasihi, kena ditunjuk ajar, kena diberikan pendidikan kepada mereka. Kepada orang yang lebih tua kena dihormati, kena disantuni, kena cakap dengan elok. Semua tu berpunca daripada satu sifat rahmat yang ada pada nama Allah Subhanahu
buat tuan-tuan para sahabat yang dikasihi Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan tadabbur daripada ayat yang ketiga ni yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim ni, maka mudah-mudahan kita dapat ambil istifadah, dapat ambil manfaat, dan juga mudah-mudahan dapatlah sama-sama kita amalkan dalam diri kita untuk menjadikan kita ni orang yang sentiasa bermuamalah dengan sebaik-baiknya kepada setiap orang. Wallahu a'lam. Cuba kita akan sambung pada kuliah pada siri yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Siti Nur Rakidah. Okey, so sebelum saya start, boleh saya tahu tak sound saya clear tak? Kalau clear boleh share di ruang komen nombor 1 kata clear. So tak adalah saya cakap seorang-seorang kan. Sekali semua pun tak buka video kan. Sekali shot sendiri pula cakap seorang-seorang. So okay, kita start. Saya share saya punya screen. Okay, terima kasih yang feedback. Okay, saya share saya punya screen. Hari ni topik saya adalah cukai or cukai. Okey, sebelum saya start ni, boleh saya tahu tak dekat sini semua saya tahu semua ni semuanya hebat-hebat orang dia, ada founder, ada director, ada macam-macam lah kat sini kan. Semuanya yang ada bisnes. Okey. So yang ada kat bisnes ni kita kan baru saja lepas bulan 4 hari tu declare untuk kalau kita ni sebagai bekerja, dan hari tu bulan 6 kan yang berbisnes. You all semua ni declare tak cukai? Hantar tak borang BE untuk declare cukai? Hantar, alhamdulillah. Okey, bagus, hantar. Okey, dan sedar tak yang kita ni kerajaan madani kan bagi kita satu lagi peluang secara terbuka kan, kita isytihar secara terbuka yang lama-lama tu kan, yang toknik-toknik lama tahun, mungkinlah kita dah buka bisnes pada tahun 2020 kan, tak pernah declare, tak tahu kan dulu kan. Kita sekarang boleh dapat secara percuma, maksudnya kita boleh declare saja, nanti adalah dia punya, dan sangat-sangat senang sistem dia. You all just declare, ambil maklum, nanti SDN akan call untuk discuss. Sangat-sangat mudah, saya dah buat proses tu untuk beberapa klien saya. Okay, so sebelum kita mula kan, tak kenal maka tak cinta. So secara ringkasnya, okay, saya Fardiana Hanif, okay, saya memegang title sebagai syariah registered financial planner dan sebagai financial advisor, one of HRDF Corp trainer bersama Kak Yan, okay, dan juga certified Malaysia Financial Planning Council trainer. Okay, sebelum ni sebelum jadi trainer ni kan, saya ni lah background saya serba sedikit lah, saya ni orang makanan, orang yang belajar chemistry makanan, tapi itulah Allah lorongkan lebih baik itu dalam bidang kewangan, yang mana saya rasa lebih dapat bantu ramai orang untuk lebih bebas hutang kan, tak ada hutang-hutang cukai, hutang-hutang diri sendiri kan. Kita nak berniaga, kita nak berbisnes ni, kita naklah kita kumpul aset, bukan kumpul hutang kan. So itu yang terbaiknya kan. Okey. So itulah antara karier saya sepanjang daripada bila saya resign di Malaysia Financial Planning Council tu 2020 tu sampai sekarang, memang mengajar. Okey, mengajar sambil berbisnes juga. Okay, so apa hari ni yang kita nak belajar ni? Okay, so kelas kita ni sampai pukul 10 je, saya akan cuba buat short and sweet, okay, supaya semua orang dapat apa take away hari ni dan apa you all kena buat next. Okay, apa yang you all kena buat untuk memastikan cukai yang you all buat ni selama ni adalah berbaloi. Berbaloi tu ni yang buat ni kan, tak rugi je, tak dapat pun lebih-lebih yang sepatutnya. Dan apa next action kalau tak pernah pun sebelum ni declare cukai, tak tahu pun. Tahu buka SSM dia, tak ada siapa pun beritahu kat saya kena declare cukai, tiba-tiba dapat surat saman kan. So kita tengok apa yang saya boleh bantu hari ni dan kita sama-sama tengok. Okay, so apa objektif hari ni, kita nak tahu badan apa yang urus cukai di Malaysia, kenapa kita perlu bayar cukai ni, kenapa nak kena bayar cukai. Orang nak bisnes cari duit, LHDN pun nak duit juga, kita katalah kan, kita cakap government pun nak ambil duit kita kan, kenapa nak ambil duit kita kan. Okay, ini siapa yang perlu bayar cukai ni? Semua orang ke perlu bayar cukai? Kan, tak best lah, aku kerja je, mulalah semua nak ambil duit aku kan. So tak, kita tengok apa dia. Okay, and then apa kesan kalau kita tak bayar cukai. Okay, dan bila kita bayar cukai ni, apa manfaat yang kita dapat? Betul kau orang cakap ni, bila declare cukai je kena bayar cukai kan, bila bisnes je kena bayar cukai. So tak seronok lah kan. So kita nak tahu apa sebenarnya yang ada dekat cukai tu. Jadi lepas tu kita akan buat secara simple macam mana nak urus cukai kita, dan last sekali ada konsep 5T macam mana kita nak bijak cukai supayanya kita dalam keadaan yang win. Okay, dalam perusahaan kewangan ni tak kisahlah kewangan hutang ke, cukai ke, perlindungan ke apa, kita mesti berada di situasi yang di atas, on top of situation. Saya cakap on top sebab apa? Kita kena tahu ke atas lah, barulah kita boleh handle yang bawah. Kalau kita pun tak tahu apa maklumat yang terbaru, macam mana kita nak make sure kewangan kita tu bagus. Okay, dan saya percaya yang kat sini kan, semua business owner ni kan, semua founder ni kan, kenapa business? Kita nak gain kita punya rezeki, nak tambahkan aset kita, nak bantu lebih ramai orang kan. Tapi kalau kita sendiri tak settle down diri kita dengan hutang-hutang di dunia dan di akhirat, kita pun tak ke mana kan. Okay, sebelum kita start saya nak tanya apa expectation tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni untuk kelas cukai kita ni. Supaya ni sekali tak adalah saya sorot sendiri. Kok-kok lah ada yang dalam slide saya tu, ada yang nak tanya. Kan ada yang nak tahu apa benda sebenarnya kan. Boleh tak share apa expectation tuan-tuan puan-puan pada malam ni dekat saya? Boleh nak buat cukai terancang.
Cukai terancang. Lagi yang lain? Ada lagi? Mungkin semua kan masih malam-malam kan sambil sibuk makan, sambil sibuk nak dengar, sambil sibuk dengan anak-anak kan. Boleh je komen dekat ruang komen. So kita sama-sama tengok sebab kadang-kadang bila kita tanya soalan, kita akan sama-sama belajar. Tapi saya tak boleh tengok kalau ada kalau ada apa ni tak nampak pula dia punya Cukai yang dapat rebate. Cukai yang dapat rebate. Okey, so kita tengok kita cukai, kita nak menguruskan cukai dan cukai dapat rebate. Okey. So, dekat Malaysia ni ada dua badan yang menguruskan cukai. Okey, kita ada cukai tak langsung dan cukai langsung. Dan dua-dua ni kita memang akan terlibat. Okey. Tak boleh lari lah. Memang tak boleh lari. Cukai ni memang tak boleh lari. Okey. Kalau ada cakap, aku bayar dah zakat. Kenapa nak kena bayar cukai? Kita kena urus cukai. Okey, tak semestinya bila kita dah kita bisnes semua, kita tak perlu bayar cukai sebab kita buat zakat. Tak. Kita kena urus. Dia ada cara macam mana nak menguruskan cukai dengan menggunakan kaedah zakat semua. Okey, dan kita kena ambil tahu macam mana nak buat benda tu. Okey. So cukai tak langsung ni dia di bawah takbir oleh custom. Okey, dia ada cukai jualan SST tu kan. Dia ada cukai kereta dan ada banyak cukai yang lain. Okey, ini kita panggil cukai tak langsung. Dan hari ni kita nak belajar pun cukai ni. Cukai ni tak apa, selalunya kalau kita lah kan nak beli kereta tu kita tak fikir apa dah. Aku nak beli kereta je, tak kisah dah cukai tu berapa banyak kan. Janji aku nak sign off LO tu minggu depan keluar kereta baru. Tak fikir dah. Okey. Tapi yang kita nak tahu sekarang ni adalah cukai langsung yang secara langsung terlibat dengan kita, iaitu cukai pendapatan individu ataupun bisnes. Okey, dan cukai langsung ni ditadbir dan disediakan oleh LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kan sebab tu cakap takut dikejar lembaga kan. Ke mana-mana pun dia datang. Sampailah kita meninggal pun dia tetap akan mencari kita. Okey, betul tu saya cakap serius, cukai kata diurus dengan betul. Hutang-hutang cukai yang ada accumulate tu, dia akan cari waris kita untuk kita settlekan hutang tu. Okey, sangat-sangat tak best. Cumanya dalam baru-baru ni dalam Kerajaan Madani ni ada keluarkan satu yang kata akan didiskuskan balik, yang mana waris ataupun kita punya anak-anak kita tak perlu bayar cukai, tapi masih dibahaskan sama ada perlu ataupun tak perlu. Kalau tak, kalau kita meninggal ada hutang cukai 1 juta 2 juta tu, waris kena settlekan. So sangat-sangat tak seronok. Okey, kenapa perlu bayar cukai ni? Sebab apa nak bayar cukai ni kan? Kita dah kerja penat-penat, kita dah bisnes penat-penat kan, perah otak, perah buat macam-macam kan. Marketing kelas pun aku nak kena bayar, ini pun aku nak bayar kan, cukai pun nak kena bayar lagi semualah. Last kali aku tak rasa pun aku untung berniaga. Tak, sebenarnya manfaat cukai adalah untuk kemakmuran bersama. Okey, apa yang kita dapat sekarang ni, pendidikan, sektor pertanian, kesihatan, kebajikan dan kesejahteraan di Malaysia ni adalah kerana kita membayar cukai. Okey, walaupun mungkin kita rasa tak adalah sikit je pun portion cukai aku, tapi memberi impact ke? Ya, memberi impact sebab bila semua membayar cukai. Dan dari segi nisbah pembayar cukainya di Malaysia, cukai bisnes adalah yang tertinggi berbanding dengan cukai persendirian kita sebagai orang yang bekerja makan gaji. Okey, cukai bisnes adalah yang paling tinggi. Dapat collection lah. Okey, so kat situ yang orang kata, kenapa dekat negara lain bayar cukai tak? Tengoklah cukai kita banyak mana, maksudnya sangat berpada-pada. Kalau kita tengok balik di negara maju, di negara luar, cukai itu sangat-sangat tinggi. So kalau nak di-compare dengan Malaysia ni, kita patut ada rasa sangat-sangat bersyukur yang kerajaan cuba ambil di tengah-tengah. Okey, macam tu. Ini adalah manfaat cukai yang kenapa kita kena bayar cukai kan, tiba-tiba nak buat airport baru kan, hospital kan, bil perubatan pun meningkat. Imagine kalau di sektor kesihatan saja, government tak gain any profit. Okey, bayangkan ubatan-ubatan setiap orang yang datang tu sangat tinggi tapi cuma bayar RM1 ataupun RM5. So kat situlah secara tak langsung kita bayar cukai dan juga kita ni membantu kerajaan dan orang ramai. Kita berkemampuan kan, kita bayar cukai dan kita membantu orang ramai lah mendapatkan perkhidmatan yang percuma. Okey, so siapa yang kena bayar cukai ni sebenarnya? Kan, okey, so secara generalnya LHDN menetapkan sesiapa sahaja yang berpendapatan melebihi 34,000 setahun selepas potongan KWSP. Tak kisahlah dia kerja sambilan part time ataupun freelance kan, kan dia tak ada bisnes, dia buat freelance saja kan, pun kena bayar cukai. Itulah yang menyebabkan ramainya orang yang berniaga di social media yang dia tak tahu pun. Dia masih menggunakan saving account dia kan, dia buat sale kan, dia dropship. Tapi income setiap bulan mungkin RM5,000. Dia tak tahu pun dia kena bayar cukai. Kalau dapat tangkap dengan HDN, kat situlah nanti ada siasatan dan menyebabkan kita ni akan dipanggil untuk memberikan bukti-bukti macam mana kita dah bisnes tapi tak bayar cukai. Sebab tu kita kena ambil tahu. Okey.
Dan ini mana-mana pendapatan dari luar Malaysia tidak dikenakan cukai. Contohlah kan macam saya bagi ceramah kan, saya bagi ceramah, okay, saya sepanjang daripada Perlis sampai Sabah Sarawak tu saya bagi ceramah kat mana-mana pun, duit yang masuk income dalam akaun saya perlu membayar cukai kalau dah lebih 34,000 setahun. Okey, contohlah tahun tu kan kita cukup dah katalah saya punya pendapatan 34,000. So saya wajib bayar cukai, declare cukai. Tetapi and then katalah saya dapat satu job dekat Singapura untuk bagi training. Okey, yang bayar tu pendapatan daripada Singapura punya company sendiri. So duit tu tak termasuk, tak perlu dibayar. Tetapi katakanlah yang bayar tu adalah program tu di Singapura, tapi yang bayar tu company di Malaysia, Johor. Kebetulan di Johor kan panggil saya bagi training di Singapura. Itu kena bayar sebab pendapatan tu dari dalam Malaysia tapi dibuat program tu di luar Malaysia. So kena faham tu. So mungkin kat sini ramai yang bekerja di Singapura kan. Orang Johor ni ramai yang bekerja di Singapura dan mungkin ada juga yang buat part time ataupun yang buat bisnes di Singapura. So apa-apa saja keuntungan daripada Singapura punya income tak perlu bayar cukai. So tak payah risau. Okey, sebab you all kena bertanggungjawab terhadap kerajaan Singapura. Tak boleh lari, still kena bayar. So kita pergilah negara mana sekalipun, kita tetap kena bayar cukai. Okey, so dan cukai tadi secara general dia cakap 34,000. Tetapi setiap individu dia ada dia punya rate yang berbeza. Dia panggil ambang jumlah pendapatan individu. Okey, kalau kita ni single tak samalah dengan, contohlah saya ni single, saya punya gaji lepas tolak kita WSP 34,000. Tapi katakanlah kat sini kita kata Maznah, Maznah gaji dia 34,000 juga tapi dia ada 4 orang anak. So dia mungkin tak kena cukai sebab tu dia ada calculation dan dia ada table. Ini selalunya kita boleh refer di HR kalau bagi yang bekerja, bagi yang berniaga, okey. Kita akan inform dan kita akan buat ni masa kita buat deklarasi cukai nanti. So dia akan tentukanlah kita perlu bayar cukai ke tak perlu bayar cukai. Okey, tapi tetap kena declare. Okey, declare ni walaupun kita berniaga ni rugi tau, 5 tahun berturut-turut kosong, profit tu bukan dekat kosong, minus, kena declare. Dia kena declare sebab kerajaan nak tengok saja kita punya status ni macam mana. Okey, wajib declare. Sebab tu bagi yang mana tak pernah declare lama-lama, dia rasa dia tak ada keuntungan, please rebutlah peluang yang sukarela, pentaksiran sukarela untuk tahun yang lama kan. Ambil peluang tu untuk inform yang sebenarnya saya punya bisnes ni tak untung pun. So lagi mudah dan tak ada dah terikat selepas ni. Okey. Okey. So kita dah tahu kita ni perlu ke tak? Saya ni perlu ke tak? Saya ni tak tahulah status saya perlu ke tak. Okey. Kalau nak tahu kita perlu ke tak macam ni kalau kita, sebab saya assume dekat sini semua business owner kan, founder-founder kan. So katakanlah kita ni adalah perniagaan enterprise. Farah menjalankan perniagaan enterprise. Saya register di SSM Enterprise. So saya perlu bayar cukai untuk saya punya business enterprise. Perlu declare cukai enterprise. Katakanlah saya ni adalah staff Kak Yan. Saya staff Kak Yan. Tapi pada masa yang sama juga saya buka SSN sebagai trainer. Jadinya saya juga perlu bayar cukai. Jadinya saya perlu bayar cukai dua-dua. Saya punya bisnes dan saya punya yang kerja dengan Kak Yan. Dia akan dikombainkan. Nanti saya akan cerita daripada masa time borang-borang nanti. Nanti orang lebih nampak lah. Pun kena. Lepas tu ada juga kat sini mungkin ada, saya founder Farah. Saya founder ni. Saya perlu ke bayar cukai? Company dah bayar cukai. Anda juga perlu bayar cukai. Kena ingat, bila anda founder, anda juga adalah director di company tersebut. Sebagai director, anda adalah orang yang makan gaji. Yang company sendiri yang berhad tu, yelah tak apalah company secretary dah tolong buatkan. Tapi sebagai director, anda perlu bayar sebagai orang yang bekerja as a director, kena buat deklarasi cukai. Kena declare cukai. So tak kisahlah kita ni berada di status yang mana, kita memang kena bayar cukai. Tak ada istilah tak perlu declare. Memang kena. Kecuali kita ni staff biasa yang gaji kita mungkin 1,500 ataupun 2,000 atau memang tak cukup pun 34,000 ataupun lebih tetapi banyak tanggungan. Kita tak perlu bayar cukai tapi still kena declare cukai. Itu daripada segi yang saya perlu kata. Ada tak soalan? Siapa nak tanya status dia kat sini? Maknanya kalau kita berniaga, kita memang kena ada dua-dua cukai sebagai makan gaji kepada syarikat dan sebagai owner company. Ya betul Kak Yan. Jadinya kalau kita Sendirian Berhad punya company, Sendirian Berhad ni dia kena isi borang C nanti. Company secretary tolong kita buat. Kita bayar dia kan, kita upah dia akan settlekan untuk company. Tapi as a director, as a CEO, kita makan gaji kan company kita. Dapat gaji tiap bulan 10,000 contohnya kan. Yang gaji 10,000 tu kita kena declare. Macam tu. So dua-dua kena.
Okey, Mazlan cakap setuju dua-dua kena declare. Okey, so lepas tu kita nak tahu apa ni kesan kalau kita tak bayar cukai kita ni. Kita tak declare, bukan tak bayar lah exactly, kalau kita tak declare cukai kita ni. Okey, tak declare pun tak bayar. Okey, yang pertama, bila kita tak declare, kita tak tahu pun status bayar cukai kita tu berapa. So kalau lah ada hutang-hutang tu akan terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Dia tak akan boleh dimansuhkan. Okay, kalau you tengok berita sekarang ni tengah heboh yang mana kerajaan badan ni cuba memansuhkan hutang cukai ni untuk dilegasikan kepada anak-anak kita. Itu dalam progres. Dia kata dalam bulan 9 ni nak akan dibincangkan tapi tak tahu apa lagi status. Kalau lah kerajaan badan ni kata yes, kalau meninggalnya si mati ni putuslah hutang cukai dia. Alhamdulillah lah kan. Tapi kalau kita tak putus, kesianlah dekat kita punya anak-anak kita. Kalau anak tak boleh bayar, bawa kepada cucu kan. Kan sangat-sangat tak seronok. Bisnes juta-juta, ratus ribu tapi cukai tak bayar. Itu sangat-sangat tak best, okey. Dan takutnya bila kita meninggalnya, apa saja aset yang kita ada, selepas tolak-tolak semua, tak boleh tinggal pun dekat waris kita. Sebab apa? Nak kena utamakan yang cukai ni. Sebab HDN tetap akan kejar. Akan cari. Okey. Dan dia akan ambil saja apa saja untuk melansaikan hutang kita. Okey. Yang kedua, kena penalti. Okey. Macam kena penalti, kita rasa macam, tak apalah kena penalti je. Kena penalti ni tu banyak tau. Kalau kita silap isi declare pun dapat tahu kita memang simply buat, dia punya fine adalah 200% daripada kita punya berapa kita punya kena bayar tu. So sangat-sangat tak best. Okay. Jadi kita kena urus sahaja dan buat betul-betul. Benda ni boleh buat. Jangan risau, memang boleh buat cantik-cantik dan kita tak menipu tau. Kita betul-betul buat. Okay. Menggunakan saluran yang betul dan menggunakan apa yang HDN bagi. Okay, bila dah profil kita cantik ni, bank pun nak bagi. Kadang-kadang kita lupa, bukan sekadar bank, kerajaan pun nak bagi inisiatif dia dekat kita. Kalau takat dana macam Ida bagi 5,000, 6,000 tu mungkinlah kita tak nampak besar, tapi bila kita perlukan dana mungkin 50,000, 100,000. Kalau government nak bagi kan, ataupun nak dapatkan pinjaman macam BSN sekarang kan, up to 50,000 kan dengan flat rate kan, nak dapat kan. Dia nak tengok profil kewangan yang dipandang. Kalau kita menolak cukai sebab kita rasa cukai ni rugi kita nak bayar, kita salah. Sebab dengan bayar RM200 kita dapat RM200,000 punya pinjaman. Dengan bayar RM500 kita dapat hampir 1 million punya pinjaman untuk majukan bisnes kita. Okey, kat situ kita kena tengok balik. Okey. Dan yang ketiga, kita meningkatkan pelaburan. Dekat cukai ni, LHDN sebenarnya dah menggariskan beberapa pelaburan yang kita boleh ambil untuk diri kita. Okay, dan definitely bila kita profil kita dah dipandang baik oleh pihak bank ni, kita boleh menambahkan pelaburan-pelaburan di dalam sektor hartanah. So seronok lah, tak payah pening-pening dah. Urus yang dia cantik, buat bisnes yang dia cantik, cukai bayar semua, untuk rebate untuk kita untuk dapatkan takaful ataupun insurans untuk kita sebagai personal dan juga business owner. Okay, sebab apa? Kita ni berkemampuan, kita ni berbisnes supaya kita boleh bantu lebih ramai orang. Kalau kita berkadar sekadar bisnes untuk bisnes, tak payah bisnes. Sebab bisnes ni penat. Untuk Farah bisnes ni penat. Setiap weekend orang boleh rehat-rehat kan. Kalau dulu gaji 10,000, weekend duduk rumah rehat-rehat goyang kaki je. Hari Isnin pergi kerja. Tapi bila bisnes ni sampai malam pun tak boleh nak tidur pun, fikir esok ni nak buat apa ya. Lepas tu weekend ni alamak sale tak masuk lagi. Kan? So penat bisnes ni. Tapi kalau kita tak jaga diri kita sendiri, siapa yang nak jaga? Sebab itulah dekat dalam cukai sebenarnya kerajaan pun dah menggariskan tu untuk kesenangan kita juga. Kita je yang selalu memandang negatif kepada kerajaan sebenarnya. Kita selalu bertanya, apa yang kerajaan bagi dekat aku? Tapi kita lupa tanya sebagai rakyat, apa yang aku dah contribute untuk saya punya negara. Kan? Dia patriotik kan, sebab kita kan baru 31 Ogos, nanti 16 September pula kan. Okay, so sekarang dah sampai dah lagi, ada lagi lebih kurang 15 minit kita nak urus cukai kita. Okay. Yang pertama, bila kita nak urus cukai kita, kita kena tahu apa dokumen yang perlu disimpan. Dan semua dokumen ni, kakak-kakak, abang-abang kan, tuan-tuan perempuan kat sini, kita kena simpan 7 tahun. Janganlah bagi hilang. Okay, Farah ada satu klien ni, dia leader dalam Mary Kay. Tiba-tiba dia dapat surat saman daripada HDN kena bayar cukai 35,000 untuk tahun 2018 dan 2019. Kat mana nak cari 35,000 nak bayar? Dan tak ada dokumen. Itulah yang kita ni pun nak bantu pun susah. Dan nak fight dengan HDN pun susah sebab kita tak ada dokumen. Dah kita tak declare. Lepas tu kita tak ada dokumen. So kena simpan at least 7 tahun. Okay.
So dokumen apa yang perlu disimpan? Okey, contoh cukai corporate, cukai bisnes, rekod jualan kena simpan, penyata bank kena simpan, senarai aset liability kita kena simpan, risik kena simpan, senarai penghutang piutang kita kena simpan dan penyata keuangan kita kena simpan. Okey, bagi yang ada sendirian berhad, Farah tak risau sebab dia ada company secretary yang bantu untuk urus benda ni. Okey, dia ada accountant dia ada company secretary dia ada orang tech dia yang bantu. Yang Farah risau adalah orang yang buat enterprise ni, yang besar tak besar, kecil tak kecil. Last sekali apa pun dia tak buat, masih menggunakan saving account untuk transaksi. Okey, salah. Okey, so you all kena simpan semua benda ni. Katakanlah kita ni dalam kapasiti nak hire macam Farah nak hire admin kan, nak hire orang buat account, nak bayar sebulan 3,000, tak match dengan kapasiti kita. So tak ada masalah, kita cari freelance. Banyak freelance kat luar sana yang menawarkan perkhidmatan untuk kita buat documentation kan, untuk kita buat untuk documentation kita, untuk kita punya cukai, boleh bantu. Okey, kita boleh cari ikut bajet kita. Yang tu you all kena ni lah, pandai-pandai lah dalam ni kan, mesti ada kawan-kawan yang ada kena kaki-kaki yang mana kalau pergi ke orang ni charge dia 1,000 tapi dia buat settle semua. Orang ni charge dia mungkin 600 tapi dia buat kita cukai je. Documentation kita kena buat sendiri. So cari yang ikut bajet kita. At least start small. Okay. Ini kalau kita ada cukai bisnes, okey. Bagi cukai pendapatan individu, ini bagi yang dah company sendirian berhad tadi ni kan. Yang sendirian berhad tadi jangan lupa you all adalah sebagai pekerja kan, mendapat pendapatan individu. So kena simpan borang isi kan, EA form kena isi tu untuk government, EA form tu kena simpan. Okey, voucher kalau ada dividen kan kena simpan. Kalau semua ni lah, resit premium, resit buku, apa saja yang kita nak claim nanti masa buat declaration tu kita kena simpan. Semua sokongan dokumen, sijil perkahwinan, kelahiran anak semua kena simpan, buat filing cantik-cantik dan simpan 7 tahun. Okey, ini teknik yang Farah bagi tahu. Sebab kita kan tahu kan resit sekarang kan selalulah hilang lah. Dah seminggu pun dah tak ada dah kan. So apa you all boleh buat? Farah ada 2 cara yang Farah dah cuba praktik. Okey, yang pertama Farah buat Google Drive. Okay, bila buat Google Drive, dalam Google Drive Farah tu memang ada cukai punya folder. Dalam cukai punya folder tu Farah asingkan mengikut tahun. Okay, dalam tahun tu pula Farah buat, okay, ini untuk cukai bisnes, untuk mileage, ini untuk refreshment, ini untuk investment. Ada setiap folder tu ada supaya senang nak tengok receipt tu balik. Okay, dan bila kata kita pergi kedai kan, kita pergi kedai makan contohnya, dia dapat receipt, minta dekat staff, minta receipt, terus snap, terus upload ke dalam Google Drive. Itu paling mudah Farah rasa. Okey. Ataupun yang kedua, kita boleh simpan di Telegram. Mungkin orang cakap, tak naklah nanti Google Drive kena bayar pula nanti kalau penuh. Tak apa. Kalau rasa macam nak bayar tu rasa masih berat, kita pergi kepada Telegram. Okey. Di Telegram kita boleh buat folder. You all buatlah. Buat channel sendiri, cukai punya channel. Dalam tu letaklah receipt. Dapat je receipt, ambil gambar terus upload dekat kita yang Telegram. So dokumen-dokumen kita ni akan insya-Allah lah terjagalah. Dan kalau tanya Farah memang menggunakan perkhidmatan berbayar, contohnya Google Drive kita bayar. Sebab apa? Farah rasa lebih selamat. Sebab kan kadang-kadang ada penyata bank kan, kita punya semua statement kan, apa-apa personal detail. So kita nak security. So kena jagalah. Jangan kita nak guna yang percuma. Lepas tu kita adalah pula data leak, kita dah marah, kita marah ke orang. Sedangkan kita sendiri tak protect diri kita sendiri. Okey. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, Google Drive ikut tahun, cukai bisnes. Okey, teknik ni kat Telegram. Okey, security. Okey, so yang kedua. Ini sepatutnya benda ni saya tulis tapi tak boleh tulis, so saya terus crop je. Okey, so kena tahu dan faham piramid cukai. So bagi orang yang bisnes ni, so kenapa kita kena upgrade diri kita ke depan bisnes kan, bukanlah sekadar yang ikut sunnah Rasulullah, tapi banyak benefit yang kita dapat lagi. Okey, so pembayar cukai yang paling tinggi di Malaysia adalah orang yang bekerja. Okey, dia punya cukai adalah 0 sampai 30% mengikut tanggal gaji dia. Okey, dan dia kena submit menggunakan borang BE pada 30 April setiap tahun. Okey, yang kedua tertinggi yang perlu bayar adalah orang yang ada enterprise. Sebab tu bagi yang buat enterprise, termasuklah dengan Farah selalu remind, cepat-cepat
upgrade diri, cepat-cepat upgrade kita punya income supaya ni kita mencapai 100,000 lah, 100,000 dan ke atas, dan kita boleh buka Sdn Bhd. Sebab apa? Cukai dia sangat-sangat berbeza. Okey? Dan bagi orang enterprise, kena ingat kena isi borang B pada 30 Jun. Okey? Bagi yang ada SSM Enterprise, okay, dia bukan Enterprise dan dia juga bekerja, dia kena isi borang B sahaja. Okey, satu borang saja kena isi. Okey, bagi Sdn Bhd, okey, Sdn Bhd ni memang sangat untung. Kalau dia pendapatan dia 600,000 dan ke atas, dia cuma perlu bayar 24%, kalau 600,000 ke bawah 17%. Sedangkan kita ni kena bayar 30%, tinggi, okey. Itu dan dia perlu guna borang C. Itu tak ada masalah sebab company secretary yang akan bantu dia. Okey, dan yang paling awesome sekali bila kita di investor. Sebab orang yang investor ni tak perlu bayar cukai. Depa dapat keuntungan tu, tak ada siapa pun akan kacau. Okey, itulah yang terbaik lah. Kita pun nak kita berbisnes sampai kita jadi investor. InsyaAllah slowly but surely. Okey, ini yang you all kena tahu kenapa kita kena upgrade. Okey. Okey, dan ini yang Kerajaan Madani keluarkan latest. Okey, kalau dulu Farah cakap dia kan Sdn Bhd, kalau bawah pada 600,000 17% dan kalau 600,000 ke atas 24%. Tapi Kerajaan Madani bagi lebih bersasar. Okey, yang mana dia dah keluarkan kat sini. Okey, bila 150,000 yang pertama cuma perlu bayar 15%. Okey, 150,000 sampai 600,000 17%. Dia nak mensasarkan cukai tu kepada the right company, the right person. So untunglah kita kena grab. Time ni lah kena grab betul-betul. Okay. Ni bagi Sdn Bhd. Okay. Bagi enterprise ataupun personal pun dia dah buat secara bersasar. Kalau dulu kan pendapatan kita ni dia dah disamakan, tapi sekarang ni dia mengikut tangga gaji kita dan dia mengurang. Contohkanlah kan, okay, kalau yang gaji ke atas ni memanglah yang 5,000 ni sampai 35,000 ni dia bayar cukai sikit 3% saja. Tapi 35,000 dan sekarang 6%, turun 2%. You all rasa adalah 2% je memberi impact ke? Turun 2%, ya memberi impact. You all cuba kira, contohnya you all punya income setahun 100,000 kan. Nak bayar cukai 21%, maksudnya kena bayar 2,000 berapa? 21% berapa? Lebih kurang RM2,100. So sangat-sangat tak best tau bila nak bayar nanti. So tapi Kerajaan Madani ni dia turunkan. Okey, bagi yang sampai 35,000 sampai 100,000 turun daripada sampai kepada 19%. Tetapi dia mensasarkan sebab dia nak kita upgrade 100,000 dan ke atas dia dah naik pada normalnya. Sebab dia nak company enterprise ni upgrade kepada Sdn Bhd. So yang 100,000 ni dulu 24%, sekarang dah 25%. Okay, yang 600,000 ni dah 28%. Sebab tu kita kena tahu bila kita kena upgrade company kita kepada Sdn Bhd. Okay. Okay, so nak tahu pengenaan cukai individu ni ialah bila kita cukai yang perlu dibayar ni kita sama dengan jumlah pendapatan kita tolak dengan pengecualian pelepasan dan rebate cukai. So baru kita tahu berapa yang kita kena bayar. Okay, kalau dah lagi 5 minit. Okay, tahu apa itu pengecualian pelepasan dan rebate cukai. Okay, ini apalah tahun lepas punya pelepasan cukai individu. Okay, kalau yang bisnes dia ada yang bisnes. Kita tak boleh cerita yang bisnes sekarang sebab dia terlampau banyak. Okey, dan dia ada banyak untuk expenses daripada OPEX-nya, daripada CJOS-nya, so berbeza. Okey, untuk individu kita ada macam-macam. Okey, ini pelepasan yang kita boleh dapat yang kita selalu cakap lah. Kita ada pelepasan individu, kita ada gaya hidup. Kan laptop yang kita beli dapat claim balik, rawatan perubatan dapat claim balik, menyusu, even ibu-ibu yang menyusu pun dapat claim balik. Okey, lepas tu pelepasan anak, kita ada anak ramai, jangan risau, memang kita dapat pelepasan. Okey, dan yang paling best inilah yang Fran cakap, caruman, sumbangan dan lain-lain. Kita buka KWSP, kita kan business owner, kita ambil KWSP untuk kita, dapat rebate. Okey, kita ambil insurans, takaful hayat, buat hibah takaful, kita dapat rebate. Kita ada medical card, kita dapat rebate. Rugi kalau tak claim semua ni. So dapat rebate. Okey, lepas tu kita ada lagi SSPN, buka investment untuk anak pun dapat rebate. So kena dapatkan semua rebate ni, keuntungan untuk diri kita, perlindungan untuk diri kita, pada masa yang sama kita dapat pelepasan cukai. Jadi kalau you pergi ke kelas Cina, diorang akan ambil everything without single sen pun diorang akan lepas.
Macam tu, okey. So, pelepasan cukai yang memberi manfaat pelaburan dan perlindungan untuk cukai individu. Kata kat sini, perlindungan dan kesihatan kerajaan bagi ni, life takaful 3,000, medical card 3,000, rugi kalau kita tak ambil. Okey, so 250, medical check up ada RM500. So, kalau kita tengok setahun kita cuma spend lebih kurang RM542 sebulan, dapat rebate cukai, dapat manfaat untuk diri sendiri. Okey, siapa nak bagi? Nak kena bersalin lagi. Ya Kak Yan, kena bersalin lagi. Dapat pelepasan untuk anak, dapat untuk menyusu juga. Okey, pelaburan KWSP RM4,000, SSPN RM8,000, PRS RM3,000. Bayangkan kita simpan setiap tahun RM15,000, kan sebulan lebih kurang RM900. Kita dapat keuntungan untuk masa depan kita, untuk retirement kita, pada masa sama kita dapat rebate cukai. So rugi kalau kita tak ambil. Okey? Okay, so ini untuk bisnes. Okay, bagi yang untuk bisnes, you all ambil keyman policy untuk company, you all dapat rebate cukai untuk bisnes. Okay, rugi kalau tak ambil ni sebab bukan kita yang meninggal, family kena urus. Company, kalau kita meninggal, siapa nak urus company kita? Ada duit ke tak? Sebab tu dia ada cukai corporate. Okay, ini adalah benefit in kind dekat company yang kita boleh bagi dekat kita punya staff. Kita boleh dapat pelepasan cukai. Okey. Okey. Nombor 5 adalah kita ni nak tahu saja ke? Tak, kita kena tahu macam mana nak mula dan buat action. Okey, itu yang saya cakap tadi itulah. Yang apa-apa yang kita kena buat. Okey. So, ini Farah letak, Farah rasa memang tak sempat Farah nak share everything. So, ni ada Farah punya QR. So, siapa yang nak tanya lebih lanjut, boleh isi Google Form, nanti Farah akan get back dekat you all. Okey, dan siapa nak tanya soalan dekat sini, boleh je tanya sementara kita ada lagi 1 minit. Okey, kita ni kan berbisnes kan, kita kena menghormati waktu kan. Okey, sebab besok pun semua orang nak kerja, nak bisnes. Ya Hafizu ihfadni, ya Hafizu ihfadni, sayahmi as-santri ma'hadir rifa'i, ya ilahi rabbi bijahi muhammadi ufawwiduk umuri, ya hadi muhtadi, ya taliban ar-rifa' isma' hadhal maqali, man ijtahada fil hali فاز في المآل، يا طالبا الرفاع كن من الفلاح مجتهدا طلب العلم من الكياء، يا نور النور نور قلبي بالعلم والصلاة